Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Hasma ingin membentangkan tajuk isu orang Muslim menghias pokok Krismas. Okey, secara pengenalannya, secara umumnya umat Kristian akan menyambut sambutan Hari Krismas pada 25 Disember. Walaupun tarikh sambutan ini menjadi perdebatan dari kalangan umat Kristian, Ortodoks dan Katolik, namun sambutan ini pada asasnya adalah sebagai satu perayaan sempena kelahiran Nabi Isa atau Yesus menurut mereka. Disebabkan negara Malaysia memiliki pelbagai bangsa dan agama, sambutan Krismas turut dirayakan di sini. Oleh itu, orang Muslim mudah untuk terdedah dengan sambutan ini. Seterusnya, kita lihat pula dari segi latar belakang Hari Krismas. Hari Krismas disambut bagi memperingati kelahiran, yakni di mana faktanya tarikh tersebut bukanlah tarikh kelahirannya, Yesus dari Nazaret, pengasas ajaran Kristian. Menurut kitab Bible Perjanjian Baru, Yesus dilahirkan oleh Maria, yakni Virgin Mary, di Jerusalem. Penganut Kristian mempercayai bahawa kelahiran Yesus ini menepati ramalan-ramalan agama Yahudi mengenai kedatangan seorang penyelamat, yakni Mesias dari susur galur Raja David, yang kedatangannya adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosa Adam, yakni original sin. Perayaan ini lazimnya disambut setiap 25 Disember. Namun beberapa gereja seperti gereja Ortodoks, Koptik dan gereja-gereja timur yang lain dan negara yakni Mesir, Habsyah, Rusia dan sebagainya menyambutnya pada 7 Januari disebabkan mengikut kalender yang berlainan, yakni kalender Julius berbanding kalender Gregori. Ada tersam moden perayaan ini, termasuk pemberian hadiah, sambutan keagamaan di gereja dan perayaan berbagai hiasan termasuk pokok Krismas, lampu hiasan, daun mistletoe, holly atau lakonan semula kelahiran Yesus, yakni Annunciation. Seterusnya, latar belakang pokok Krismas. Pokok Krismas adalah salah satu simbol perayaan Krismas yang paling popular di kalangan penganut Kristian dan bukan Kristian. Pokok Krismas biasanya berupa pokok malan hijau, khususnya pokok fir yang tidak gugur daunnya atau pudar wanginya yang dihias dengan pelbagai hiasan seperti lampu, bintang, ribbon, gula-gula dan hadiah. Pokok Krismas melambangkan kehidupan, harapan dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Tradisi menghias pokok Krismas berasal dari negara Jerman pada abad ke-16. Menurut legenda, seorang paderi bernama Martin Luther terpesona dengan keindahan pokok-pokok yang bersinar dengan salji dan bintang-bintang pada suatu malam. Beliau memotong sebatang pokok dan membawanya pulang untuk dihias dengan lilin sebagai tanda penghargaan kepada Tuhan. Tradisi ini kemudian tersebar ke seluruh Eropah dan Amerika Syarikat melalui imigran Jerman. Di Malaysia, pokok Krismas juga menjadi sebahagian daripada sambutan Krismas yang disambut oleh penganut Kristian dan bukan Muslim pada setiap 25 Disember. Pokok Krismas biasanya dibeli dari dusun atau ditebang dari hutan, namun ada kalanya pokok buatan menjadi pilihan. Pokok Krismas dihias dengan warna-warna yang meriah seperti merah, hijau, emas dan putih. Pokok Krismas juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan toleransi dan muhibah antara orang Islam dan orang Kristian dalam masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. 2 hari lagi nak Christmas. Oh my god. Aku kena call mama ni. Christmas belum prepare lagi. Esok kawan aku nak datang.
Hello, Ma. 2 hari lagi nak Christmas tau. But kita belum prepare for Christmas lagi kat rumah. Especially in the living room. So, petang ni I nak pergi Mid Valley. So, I survey barang-barang untuk pokok Christmas lah. So, Mama bank in saya 500 lah untuk pokok Christmas tu. Satu dekat ruang tamu, satu lagi dekat bilik I. Sebab esok kawan I nak datang rumah kan. Yelah. Celebrate dengan kawan I. Ya. Okay, Mama. Bye. Kila, apa tengok ni? Apa tu? Boleh ke hias pokok Christmas? Setahu saya tak boleh dalam Islam. Apa pendapat korang? Seterusnya saya akan membentangkan situasi 1 bagi keadaan di mana seseorang itu menghias pokok Christmas. Situasi pertama adalah bila seseorang Muslim itu menghias pokok Christmas memang dengan tujuan dan iktikad yang nyata untuk menyambut Christmas ataupun menandakan yang mereka percaya akan kewujudan hari Christmas. Apabila suatu perbuatan dilakukan dengan iktikad yang bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya adalah haram. Dalam situasi yang telah saya nyatakan tadi, seorang menghias pokok Christmas dengan iktikad menyambutnya dengan contoh, mereka menghias pokok Christmas itu di dalam rumah atau mereka menghias pokok Christmas itu lalu meletakkannya di depan rumah. Maka kelakuan ini dikira menyerupai perbuatan agama Kristian. Yang agama Kristian menghias ataupun mendirikan sebuah pokok Christmas di dalam rumah ataupun di dalam satu majlis adalah untuk merayakan kewujudan Tuhan mereka iaitu Yesus Kristus. Jika dengan niat pokok Christmas, dengan niat menghias pokok Christmas untuk menyambutnya, maka kita sebagai seorang Muslim boleh jatuh kufur kepada kita. Hal ini dibuktikan dengan kewujudan hadis Nabi SAW iaitu man tashabbaha biqaumin, bahawanya siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia tergolong dalam kalangan mereka. Riwayat Abu Daud 4031. Saya terfikir tahu macam mana pula kalau orang dia hias pokok Christmas atas sebab kerja. Alah, saya pun terfikir macam mana ya? Seterusnya, saya akan menerangkan situasi yang kedua, iaitu seorang Muslim yang menghias pokok Christmas atas alasan kerja. Di sini saya ada menyatakan beberapa hujah dan dalil berkenaan dengan situasi yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, perbuatan menghias pokok Christmas ni sebenarnya melambangkan perayaan agama Kristian yang merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, terutamanya seorang Muslim. Jadi, pekerja tersebut perlulah berani untuk memberitahu kepada majikan secara budi bicara baik dalam menolak tugas yang dilakukan. Hal ini demikian kerana perbuatan menghias pokok Christmas ni melibatkan akidah seseorang Muslim. Lebih-lebih lagi jika majikan tersebut bukannya Islam. Jadi, tugas kita adalah menerangkan kepadanya bahawa kita tidak dapat menghias pokok Christmas tersebut kerana tidak boleh untuk menghias pokok Christmas dalam agama Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang bermaksud dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di sini kita dapat ketahui bahawa banyak pekerjaan yang kita boleh pilih, terutamanya pekerjaan yang baik, berbanding kita melakukan pekerjaan tersebut yang boleh mendatangkan dosa. Oleh itu, perbuatan menghias pokok Krismas ni pada asalnya adalah haram, melainkan jika ada sesuatu keperluan yang perlu dilakukan oleh umat Islam seperti atas alasan kerja. Jadi, ulama salaf dan khalaf telah memakruhkan hal tersebut. Tambahan pula, dengan menghias pokok Krismas ni, kebanyakannya pekerja-pekerja di suatu tempat kerja diorang pakai topi merah. Jadi, memakai topi merah ini adalah seperti kita meraihkan syiar mereka, iaitu agama Kristian, dan ia juga boleh menimbulkan fitnah. Sebagaimana dalam firman Allah juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ya, Syah, jom kita dekat sana. Ya, Syah, saya baru teringat yang jiran saya ada ajak saya pergi rumah buka hari Christmas. Awak nak ikut tak? Boleh, tapi Ya? saya kan Islam. Diorang bukan Islam. Bolehkah kita sertai perayaan diorang? Boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Situasi yang ketiga, seorang Muslim menghadiri perayaan Hari Krismas dan menolong menghias pokok Krismas. Menghadiri perayaan Hari Krismas dibolehkan sekiranya mempunyai ahli keluarga, jiran tetangga yang menyambut hari tersebut selagi mana kita tidak mengikuti perbuatan yang bertentangan dengan syarak dan akidah Islam. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramal mesra antara satu dengan yang lain. Maksudnya, Islam membenarkan kita untuk meraihkan perayaan orang bukan Islam untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya, apakah hukum menolong menghias pokok Krismas semasa menghadiri perayaan Hari Krismas? Perkara seperti menolong mereka menghias pokok Krismas masa menghadiri perayaan mereka pula, sekiranya umat Islam melakukannya oleh kerana keperluannya untuk menolong ketika dalam majlis, maka sebahagian ulama, salaf dan khalaf telah memakruhkan hal tersebut. Jadi, sebaiknya elakkanlah daripada melakukannya. Kita boleh melakukan aktiviti lain seperti aktiviti sekadar yang diperlukan sahaja, contohnya seperti jamuan makan dan bergambar. Aktiviti lain yang dibolehkan juga adalah contohnya menerima dan memberi hadiah dengan niat bukanlah melakukannya sempena meraihkan perayaan mereka. Hal ini dapat menunjukkan tanda menjaga hubungan baik, bukannya mengiktiraf terhadap perayaan atau kepercayaan mereka. Secara kesimpulannya, seorang Muslim menghadiri perayaan Hari Krismas adalah dibolehkan
sekiranya perbuatannya itu tidak bertentangan dengan syarak dan akidah Islam. Hukum menolong menghias pokok Krismas pula adalah makruh, sebaiknya elakkanlah daripada melakukannya. Seterusnya, kita berpindah kepada garis panduan orang Islam dalam turut merayakan perayaan orang bukan Islam. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam MKI telah membincangkan mengenai garis panduan untuk orang Islam dalam merayakan perayaan orang bukan Islam. Objektif utama dalam panduan ini adalah untuk dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat Islam dalam menyertai perayaan orang bukan Islam. Hal ini adalah untuk mengelakkan terjadinya sebarang perbuatan yang melanggar ajaran syarak. Berikut adalah beberapa kriteria yang telah digariskan, terutamanya dalam isu kita sekarang ini, iaitu tentang menghias pokok Krismas. Yang pertama, iaitu majlis perayaan tersebut hendaklah tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan akidah Islam? Ini adalah mengenai sesuatu perkara ataupun perbuatan ataupun perkataan ataupun keadaan yang jika dilakukannya boleh menyebabkan terjejasnya akidah umat Islam. Sebagai contoh, yang pertama ini adalah menyertakan simbol-simbol agama seperti pokok Krismas. Seperti yang kita tahu awal tadi, pokok Krismas ni dia ada simbol yang tertentu untuk agama Kristian dalam menyambut hari Krismas. Dan contoh lainnya adalah dengan menyanyikan lagu yang berciri agama yang lain, berciri-ciri agama yang lain. Selain itu, yang kedua, majlis itu hendaklah tidak disertakan dengan perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan syarak di sini ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan ianya bertentangan dengan ajaran Islam yang telah diamalkan oleh umat Islam. Misalnya mengadakan bunyi-bunyian ataupun hiasan seperti lonceng dan pokok Krismas. Dan sebagai contoh lain adalah dengan menghidangkan minuman yang memabukkan, minuman yang menyebabkan seseorang itu hilang kewarasan. Dan itulah antara contoh-contoh yang melanggar perbuatan yang diajar oleh syarak. Kesimpulannya, umat Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam menyambut perayaan agama lain. Hal ini telah ditegaskan lagi apabila para ulama telah bersepakat hukumnya ialah haram jika bertujuan untuk mengagungkan ataupun memuliakan hari perayaan agama mereka. Menurut seorang ulama mazhab Syafi'i, Hibatullah bin Al-Hasan Al-Lalakai berkata, "Wala yajuzu lil muslimina an yahduru a'yadahum li'annahum ala munkarin wa zurin," yang bermaksud umat Islam tidak dibenarkan untuk menghadiri perayaan-perayaan mereka, iaitu orang yang bukan Islam, kerana mereka berada dalam kemungkaran dan kebatilan. Hal ini juga kerana bimbang apabila kemurkaan Allah turun ke atas kelompok mereka terkenal dengan mereka yang turut menyambut perayaan agama bukan Islam. Oleh itu, perbuatan menghias pokok Krismas adalah tidak dibenarkan sama sekali bagi umat Islam. Hal ini kerana jika ada keperluan untuk berbuat sedemikian, maka ianya adalah untuk menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Dan apabila tiada keperluan untuk berbuat sedemikian, maka ianya adalah ditegahkan kerana seakan-akan mengiktiraf perayaan agama lain. Akhir kata, kita sebagai umat Islam wajib mentaati perintah Allah dan mencegah kemungkaran berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Semoga kita semua saling mengeratkan silaturahim, tidak kira bangsa dan agama yang berada di sekeliling kita. Hadza faqat minna. Sekian, terima kasih. Syukran ala husni istimaikum wa intibahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.